Takkan awak nak tidur kat sini? Apa pasal pula? Ni rumah aku, bilik aku, katil aku. Sekatil aku lah aku nak tidur mana pun. Aku nak tidur katil, aku dah tak larat dah tidur atas sofa tu. Sakit badan aku. Habis tu saya nak tidur mana? Takkan saya nak tidur atas sofa? Awak ni mengalah lah sikit. Kau nak tidur mana? Ada pilihan ke? Kau tidur je sebelah aku. Nak pergi mana pula? Tidur kat sofa. Tak nak nanti awak kacau saya. Ke mana kita tahu malam buta ni? Kenapa? Kau takut ke? Tak adalah siapa cakap takut. Awak tu tidur berdengkur, bising. Faham tak? Alasan. Good night. Tak nak bagi good night kiss ke? Mari sini. Dalam syurga. Dalam syurga? Syurga bawah tapak kaki suami tau. Mari sini. Kiss aku, Mari. Jom mahal. Ambil. Ni aku cuti sampai lusa ni. Kau bila pula kerja? Lusa. Elok lah. Rumah kat mana? Nak tahu? Naklah sebab nak bajet time. Nak pergi office semua senang. Betul nak tahu? Iyalah. Syurga. Kau nak pergi mana? Itu dia serutan drama Eksperimen Cinta. Yang mana kita nampak kat situ ada Fahrin Ahmad. Dia bukan sahaja dalam pasangan sebenarnya. Kalau Fahrin, dia memang semua pun dia suka mengusik. Secara realiti pun. Tapi itulah kita nak bawakan hari ini usik-mengusik dalam rumah tangga. Kita ada 3 tetamu kita di studio yang ingin kita perkenalkan mereka di sebelah Syira. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan berkenaan dengan komen-komen di Facebook dulu. Okey, Fatin, izinkan saya untuk mulakan dengan Liana Rosli. Katanya, saya seorang yang happy-go-lucky, kepala gila-gila dan suka menyakat suaminya. Manakala suami pula seorang yang pemalu. Akan tetapi lepas berkahwin selama hampir 5 tahun, katanya dia hilang sifat-sifat suka menyakat itu dan suami pula jadi cepat sensitif dan kuat sentak. Kini rumah tangga jadi agak suram tanpa usikan dan juga gurauan suami isteri. Okey, wow, luar biasa. Tapi ini daripada Farhana Razak pula. Teringat awal-awal kahwin, suami musik kentut dalam selimut. Wow, luar biasa. Bau satu bilik. Sekarang kalau suami buat macam tu lagi, memang merajuk satu hari padan muka. Bukankah kalau kahwin tu kentut pun wangi? Tak. Tak, itu waktu bercinta. Itu masa bercinta. Okey, kita nak perkenalkan tetamu-tetamu kita. Sekali lagi kita bawakan Fiza Saad ataupun Fiza Frizi. Apa khabar? Hello, Fiza. Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundang. Alhamdulillah, terima kasih juga sebab datang. Tapi hari ini bukan datang seorang. Fiza bersama dengan suaminya. Kita bawakan di Wanita hari ini. Kita bersama dengan Muhammad Fazli Zulkifli. Terima kasih banyak-banyak. Hai. Okay. Dan kita bersama juga dengan tidak lain dan tidak bukan, kita bersama dengan Amin Idris, Bromin kita selaku motivasi kita hari ini. Assalamualaikum. So hari ini kita nak usik-musik lah. Kita nak usik-mengusik santai-santai je. Baik, kalau dapat saya buka perbincangan kita pada tengah hari ini, usik-mengusik dalam perkahwinan. Saya mulakan dengan kanan sekali lah. Kata orang kanan itu lebih afdal. Okey, usik-mengusik dalam perkahwinan. Untuk permulaannya, kenapa pentingnya ada usik-mengusik, sakat menyakat dalam perkahwinan ini? Silakan. Selalunya mana-mana speaker tentang hubungan kekeluargaan disebut dalam marriage paling penting adalah komunikasi. Cuma kita lupa di dalam komunikasi ni salah satu cabangnya adalah usik-mengusik, gurau-bergurau. Kerana hidup ni, kata Joker dalam Batman trilogy The Dark Knight, why so serious? Kan? Kita tak boleh sentiasa serius. Bahkan Nabi SAW ada banyak hadis-hadis menceritakan Nabi bergurau dengan para sahabat. Kan? Ada satu peristiwa, Nabi ada seorang lelaki Arab Badui. Nabi pergi kat dia, Nabi peluk dari belakang. Nabi kata, siapa nak beli hamba ni free of charge kan? Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, aku tak laku. Dan Rasulullah kata, kamu laku. Walakinnaka 'alaika bikasid. Tapi kamu di sisi Allah, kamu sangat tinggi nilainya. Maknanya Nabi bergurau juga. Cuma Nabi tak membohong, Nabi tak melampau. Dan dalam ada juga hadis Nabi gelak sampai nampak geraham gigi Nabi. Sebab kita kadang-kadang bila kita nak nampak warak, keras macam
Oh, Kau serius je kan? macam terputus orak senyumnya. Kan? Jadi nak sebut bahawa gurauan ni adalah sebahagian dari hidup. Betul. Dia adalah sebahagian dari komunikasi. Dalam rumah tangga pun kena ada juga bergurau supaya dia macam makanan lah kan. Kalau tak rasa apa-apa, tawar. Sedap juga. So dia ada rasa pedas, kadang-kadang ada rasa manis, ada rasa masam, barulah makanan tu syok kan. Begitu juga rumah tangga, serius lalu tak boleh. Gurau melampau pun tak boleh. So dia kena seimbang supaya ada warna-warni dalam rumah tangga. Ya, saya setuju warna-warni dalam rumah tangga tu. Sebab apa? Kadang-kadang kita dua-dua ada tanggungjawab. Kita balik rumah, kita nak seronok-seronok. Salah satunya kita nak gelak untuk terapi kita, hilang masalah dekat office kan. Okey, kalau Fiza pula, kalau kita tengok kan dia punya personality kedua-duanya, Fiza ni yang kuat menyakat ni sebenarnya. Sebenarnya kan secara jujurnya. Secara jujur. Saya memang orang nampak saya memang orang nampak ketawa, macam tak pernah sedih, tak pernah menangis dan sebagainya kan. Tetapi yang diam itulah sebenarnya paling banyak berisi. Dia sebenarnya yang paling kuat mengusik. Dia yang paling kuat menyakat. Kalau dekat dalam keluarga pun, Bromin, macam contohlah anak kan. Kita ada 3 orang anak. Anak semua dah tidur ni. Kita dah tidurkan dia, dah happy-happy dah apa semua, dia balik rumah. Dia balik rumah dia nak buat anak dia nangis. Sebab apa? Rindu nak dengar anak nangis. Yang kita sebagai isteri dan juga ibu Dah struggle nak bagi tidur. aku nak kena tidurkan dia lagi sekali. Tapi dia memang kuat mengusik lah. Dia kata, alah apa salahnya? Nanti tidurlah balik budak tu. Yelah, bukannya sejam, 2 jam pun nak tidur kan. Selepas beberapa ketika baru dia tidur balik. Tapi sebenarnya to be honest, memang dia yang kuat menyakat. Mastermind Fazli lah. Memang dia. Okey. Yang nak buat sengih-sengih selalu ke apa semua memang dia. Saya akan jadi, macam mana nak cakap lah? Luaskan. Saya akan jadi macam turn off bila terlalu banyak sangat usikan dia. Okey, ini salah satu juga yang mana para isteri sama-sama, kita sama. Kita bertiga dalam situasi saya nak sama. tanya Fazli juga sebenarnya. Kalau untuk Fiza ni kan, apa sebenarnya yang Fazli rasa macam kalau usik je ni, kalau je ni kita baru rasa kepuasan. Kita menyakat orang kalau dia rasa geram tu yang kita suka kan sebenarnya. Saya akan usik anak-anak sampai anak nangis, bukan yang dia nangis yang bukan sekejap-sekejap, yang sampai yang Berterusan. yang dia dah meraung sampai cari mama dia. Fiza akan cakap kat saya, so stop. Tapi saya stop, tapi dah ujung-ujung sebelum saya keluar tu saya Diselit juga. Saya akan usik sekejap, bagi nangis sekejap tu saya lari. Okey. So, time tu saya tak tahulah dia dah sampai maksimum. Habislah. Sebenarnya dia usik anak sebab dia nak kacau mak dia. Betul. Lepas tu lagi satu. Sama, silakan. Saya tahu kalau saya usik anak menangis, anak-anak akan cari dia untuk dipujuk balik. So kat situ saya tahu dia akan sampai tahap tu dia dah muka dia berubah tu saya stop lah. Tahu dah senyap dah rumah. Patut tadi nak giuh kan. Dah senyap dah. Tiba-tiba jadi bergaduh. Lepas tu kalau macam yang antara contohlah yang saya usik, Baba pergi pakai handsome ni nak pergi mana? Nak pergi jumpa perempuan mana? Dah sudah. Nanti dia kan macam dah, penatlah aku nak pergi kerja pun kau cakap macam-macam kan. So dia cakap apa? Nak pergi jumpa ex-girlfriend dekat sini-sini. I nak pergi pavilion sebab dia nak. Betul. Nak bagi kita marah tu. Okey. Kalau kita lihat ini karakter Fazli yang kita nampak orangnya agak pendiam tapi sebenarnya orangnya itulah dia sangat happy. Sangat happy, sangat romantik dan sebagainya. Nak tanya masa kenal memang macam ni ke karakternya ke berubah selepas dah kahwin ni? Muka Fiza aku tak boleh belah. Nak kena fikir kejap. Baru 5 tahun kahwin lupa. Sama Ke sama juga? Sama. Yang tak kenal akan cakap saya macam ni lah. Kalau saya dah rapat dengan orang tu, baru saya boleh adapt dengan, boleh bergurau dengan orang. Okey, Mi. Kalau macam situasi Fiza ni, saya percaya penonton di rumah pun mengalami benda yang sama. Betul. Kadang-kadang usik tu levelnya mana? Kan kadang-kadang kita penat ni balik kan. Kita balik memang nak jumpa suami. Lepas tu kita nak orang kata ada postmortem untuk hari tu. Tapi suami menyakat sampai bertambah-tambah penat. Ada atau tidak orang kata tahap untuk kita mengusik ataupun berpada-pada lah? Saya gini, macam mana kita kadang-kadang terlalu hanyut dengan drama-drama, cerita-cerita princess. Kita anggap bila suami isteri ni, bila isteri balik ke suami balik, dia macam segalanya sempurna. Itu semua fairy tale. Kan? Dia kalau ada pun menyampah kalau realiti kan. Takkan kalau usik je nak kena geletek. Kan? So, pertama kita kena faham ada benda yang bersifat fairy tale which is in reality tak ada pun. Kalau ada dia sekejap-sekejap.
Kan, itu pertama. Kedua, dalam rumah tangga ni pentingnya dipanggil seek first to understand to be understood. Okey. Kita selalu kata you tak faham lah I, tapi kita sendiri pun tak faham dia. Sebab tu penting faham memahami. Saya suka bila kata bila dah nampak muka dia berubah, dia berhenti, maknanya dia faham lah bini dia. Sebab ada orang muka bini dah tukar hijau dah. Dia buat lagi. Ada. Tak faham. Tak faham kan. Maknanya dia faham lah tu switch dia. So di dalam rumah tangga ni pentingnya memahami. Bila suami contoh dah keluar suara, ish, maknanya dah lah tu. Dah lah tu. Dia dah menghentikan dia punya upacara gurauan tu lah. So bergurau ni boleh dan kadang-kadang nak over sikit pun tak apa. Betul. Sebab percayalah bila kita berjauhan, bila kadang-kadang ada masalah ke apa, yang paling dirindu yang gila-gila ni lah. Betul. Yang romantik-romantik ni tak ingat sangat. Betul. Yang bodoh-bodoh ni yang kadang-kadang dia teringat. Dulu suami aku kentut dan selimut. Dah tak adalah kentut dan selimut sekarang. Contohnya kan. Rindu pula. Ada juga jenis. Ada lagi dahsyat. Suami korek hidung nak lesek kat bini. Ada. Betul tak? Saja je. Yalah. Tapi bila dah berjauhan, mana tak ada orang nak lesek tak hidung kat aku. Ada. Pula, ya. Benda-benda tu akan mengingatkan kita. Tapi bila bini dah angkat parang, so suami berhentilah. Nampak tak? So bagi saya, over sikit sekadar untuk spark the situation, tak ada masalah. Cuma suami kena faham masa bila switch yang kena berhenti. Yang jadi masalah bila tak faham-faham. Itu masalah. Kejap lagi kita akan sentuhkan permasalahan itu. Tapi saya suka spark dalam rumah tangga tu. Sebenarnya gurauan yang macam ni sebenarnya kita lebih mengenali. Sebab nak bagi-bagi je, nak cakap apa cakap je. Tapi saya percaya kalau suami dia tu kan dah ish tu, bila dia masuk dalam kereta dia, alah isteri aku nak bergurau je. Kenapa nak emosi sangat? Betul tak? Macam setuju je Fazli? Dia sebab 5 tahun kahwin ni, biasanya lelaki dia yang banyak bergalah. Betul. Kalau macam tak apa, kita gang. 2-3. Sebab kita tak nak macam dah sampai macam yang macam Kuala cakap dah ish tu. Kadang bila kita ish pun kadang isteri tengah bergurau pun muka dia akan berubah. Bila kita dah ish tu. Tapi kalau yang macam kita tengok situation, kalau boleh kita tengok suami isteri kita dah berubah, kalau kita pujuk balik. Kalau mungkin tak ada respon, kita cari masa lain untuk back off lah kejap. Betul-betul. Tak pun sambung kat WhatsApp. Kan? Semua nak main. Padahal ada sofa sebelah je pun. Macam dia suka jenis macam video call banyak-banyak kali tau. Macam contoh kita dekat rumah, dia tahu kita tak keluar pergi mana-mana. Saya tak tahulah itu adalah tanda rindu ke apa semua. Kita tengok anak. Tengok dia mengusik. Ini salah satu dia mengusik kan. Cuk 5 minit call. Rindulah. Asyik call je berapa minit. Tak nak cakap dengan you, nak tengok anak je. Sebenarnya rindu isteri. Tak tahulah. Tengok anak juga kekal. Okey. Kita nak tanya banyak lagi. Mungkin kita nak kongsikan di Facebook, Syira. Betul. Kita nak kongsikan daripada Cik Farhina. Katanya, husband saya dia serius dan sendu. Maybe dia tak reti, tapi saya yang selalu cek pasal dengan dia. Dalam rumah tangga ni, salah seorang kena pandai main tarik tali. Dengan bini tak kuat menyakat, tapi kalau dengan budak-budak dia suka cari pasal dan menyakat-nyakat. Baik, ini kita nak tanya kepada Amin sendirilah. Kadang-kadang usik-mengusik gurau senda ni dia berlaku antara 1 hingga 5 tahun je. Kata orang tempoh honeymoon suami isteri, dan selepas daripada tempoh itu kita dah lupa dah. Kita dah ada anak dan sebagainya, kita dah lupa nak sakat pasangan kita. Macam mana kita nak galakkan atau kita nak sparkkan balik kita punya hubungan ni? Teman saya nak respon komen tadi kan. Bila dengan suami isteri macam serius sendu kan. Betul. Tapi bila dengan budak-budak dia macam mana kira hawau lah kejap kan. Happening kan budak-budak. Maksudnya switch dia adalah budak-budak. Maknanya isteri tu kalau dia nak bergurau dengan suami dia, kena benda-benda berkaitan dengan budak-budak. So kena tahu switch dia. Contoh, member tu penyokong Tegar Liverpool. Kan? Lepas tu kau boleh kata, apa ke benda kan, klub tak guna. Maunya gaduh. Tapi kalau dia tahu dia tu penyokong Liverpool, saja gerau. Tahun lepas power sangat. Kenapa tahun ni macam krik-krik? Bakar-bakar. Bakar-bakar. So bila benda membabitkan benda dia suka, confirm dia respon. Kan? Tiba-tiba, contohnya Fiza, dia penyokong Manchester United kan. Suami Liverpool. Lepas tu dia pun, Manchester United power lah kali ni.
Mananya dia nak sambut sebab itu rival. Sensitif kot. Sensitif. Sebab memang Manchester United tengah power sekarang. Tiba-tiba kan. Sempat selit. Okay. So it's about the switch tu kan. So isteri, suami kena tahu switch dia. Bila kenapa sendu? Sebab kau tak jumpa switch tu. Betul. Kadang-kadang kunci mangga dia tu lain. Kunci mangga lain tu tak boleh buka. So sampai sudahlah. Maksudnya kena usaha lagi lah untuk cari kunci yang tepat untuk kita buka space tu. Cuma kadang-kadang bila masa beredar, Swiss tu bertukar. Mungkin hari ni dia minat bola, tapi 5 tahun akan datang mancing. So bila kita 5 tahun akan datang, kita duk usik benda yang sama, itu yang tak sampai tu. So untuk kita memeriahkan lagi, kita kena sentiasa tahu apa minat suami, apa kecenderungan pasangan. So tang situlah kita boleh attack ke, kita boleh gurau ke, kita boleh usik. Betul. Kan? So it's all about seek first to understand to be understood. Kalau you tak jumpa Swiss, lepas tu pula koreka pula Swiss lain, memang tak menjadi. Krik-krik lah. Kan? Betul tak? Yang penting janganlah bertukar hati. Janganlah tukar Swiss dekat hati orang lain. Okey. Kita seronok perbincangan hari ini. Kita nak sambung lagi tanya kepada mereka. Tapi sebelum tu kita nak dengar juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengar. Perlu supaya tak rutin sangatlah. Serius sangat kahwinan tu. Biar ada gurau-gurau senda lagi sama-sama boleh ketawa lah. Saya ni suka gurau, saya suka banyak cakap. Perlu. Sebab ia lagi menguatkan silaturahim dalam rumah tangga lah. Kalau asyik monyok dalam rumah tangga pun tak jadi juga. Kena ada manja-manja sikit dengan pasangan. Sayalah, normally. Memang saya yang selalu mengusik pasangan saya. Sebab pasangan saya ni sejenis yang suka serius. Kalau tak ada dalam dalam Indonesia kata bercanda dalam rumah tangga tu memang tak dan lah. Memang kena ada juga usik-mengusik dalam rumah tangga bagi saya. Sudah semestinya usik-mengusik dalam keadaan yang mesra, manja, bergurau, bolehlah, tak ada masalah, bagus, sangat bagus. Dalam Islam pun dituntutlah. Dan tak bolehlah selalu serius saja memanjangkan. Kadang kita balik kerja letih, isteri kita kat rumah kerja letih juga, so sama-samalah. Isteri saya dia kuat menyakat saya. Sebab kami ada cucu, so dia akan panggil saya Atuk. Dia akan panggil saya Atuk pergi buang sampah ke apa ke, yalah ke. So okeylah, bagi saya gurau-gurau yang macam tu seronoklah. Okey, itu kata orang ramai berkenaan dengan topik kita yang mana macam-macam lah kan. Kalau kita tahu peringkat umur pun memain peranan untuk topik ataupun orang kata elemen-elemen mengusik ni kan. Kalaulah awal-awal bercinta ni lain. Betul. Dah makin jadi bapa, ibu lain. Dah jadi atuk nenek pun lain. Kadang-kadang cucu jadi konten. Kan untuk menyakat. Okey, kalau Fiza dan Fazli dulu boleh kongsikan pendapat. Bagaimana agaknya kalau usik-mengusik, kata budaya usik-mengusik ni sebenarnya dia boleh juga mendapatkan vibe untuk anak-anak. Tidaklah anak-anak tu tengok macam tu gong serius je mak bapak aku ni kan. Sebenarnya kan reflection untuk ibu bapa tu mainkan peranan penting untuk anak-anak. Kalau you tengok anak-anak you happy go lucky, menandakan you do something right. Maknanya you memberikan dia perkembangan yang elok. Kalau nampak anak tu ketawa saja, menandakan bahawa harmonilah keluarga kita insya-Allah. Sebab kita suami isteri pun kalau contoh kita bergaduh ke ataupun mungkinlah ada salah faham dan sebagainya, bila kita tengok anak kita ketawa, anak kita pun macam nak rapat-rapatkan kita berdua, kita akan rasa macam tak jadilah gaduh. Ada jadi lupa balik kan. Jadi kalau korang tengok anak korang tu macam kuat marah, kuat meragam, kuat meroyan, kuat merentan, kuat menjerit dan sebagainya, mungkin adalah disebabkan dia tengok mak ayah. Betul. Sebab anak-anak ni dia akan serap apa yang ada dekat dalam family dia. What you see macam lah. Maknanya macam tu. Jadi saya merasakan bahawa kalau nak bergaduh sekalipun biar dekat belakang ada anak. Kalau nak bergaduh pun dekat WhatsApp je apa semua kan. Tak ada dengar suara ke apa. Tapi dekat depan-depan tu biar yang elok-elok, yang bahagia saja. Walaupun ada selisih faham sekalipun, tapi dekat anak kena sentiasa senyum, kena sentiasa ketawa, kena sentiasa mengusik. Ada lakonan sikitlah. Nampak siapa yang mengusik siapa sekarang ni? Mungkin cara Fiza mengusik Fazli lain, Fazli mengusik Fiza
lain kan. Ini antara orang kata kreativiti dan musik pasangan lah kan. Okey, Sheila. Okey, bercerita mengenai musik-musik ini, tadi vibes dengan anak-anak lah. Kita nak tanya kepada Amin sendirilah. Ini satu artikel yang saya nak kongsikan. Isteri bergurau kata nak lari dengan ex, suami balik rumah terus hadiahkan penampak dan juga ugut cerai. Ini dalam portal. Ini dalam satu portal yang kita baca. Kita nak tanyalah, pastinya ada perkara-perkara ataupun adab-adab tertentu dalam kita bergurau ni. Boleh Amin kongsikan, huraikan dengan lebih lanjut? Bila bercakap pasal gurau, kan saya sebut tadi Nabi pun gurau. Cuma Nabi tak menipu dan Nabi tak gulu. Gulu ni maknanya melampau. Melampau ni dia ada beberapa elemen. Antaranya dia menyentuh benda-benda sensitif, dia menyentuh benda-benda yang tak patut, benda-benda yang boleh mengguris hati dan perasaan. Dah tahu dah, tak payah pergi yang tu lah. Suami gurau sikit je, I nak cari seorang lagi. Dah muka ketat bini. Apatah lagi bila isteri gurau macam tu. So ada dipanggil daerah-daerah yang kita tak boleh sentuh. Dan benda tu kadang-kadang berbeza orang. Ada orang dia tak boleh sentuh bab perut. Ada orang dia tak boleh sentuh bab fizikal. Ada orang tak boleh sentuh bab diet. Ada orang tak boleh sentuh bab politik. Ada orang tak boleh sentuh bab X. So kalau kita dah tahu dah daerah tu sensitif, janganlah kau pergi sentuh. So bila kau pergi sentuh, walaupun atas nama gurauan, dia panggil mengundang lah. Kan? Dia cari pasal lah. Yelah, saya tak kata tampar tu boleh. Tapi dia panggil dalam undang-undang disebut contributory action. Kan? Kita contribute. Kau yang mengundang untuk ditampar. Kan? So kalau pergi ke mahkamah, yang tampar tu betul lah mungkin akan didapati salah. Tapi bukan sepenuhnya. Sebab ada benda yang contribute. Which is contribution tu pun sebenarnya legit. So kepada lelaki bini, sesiapa saja, bergurau boleh. Tapi jangan sampai menjangkaui daerah yang sensitif. Ini dia panggil gulu, melampau. So jangan melampau. Sama juga ada hadis Nabi sebut ada 4 sifat munafik. Pertama, membohong, mungkir janji, menipu. Satu lagi, bila dia bergurau, dia melampau. Bila dia ada satu lagi hadis, bila dia bergaduh, dia melampau. Dia bergaduh tapi sampai putus darah, tak boleh. Bergurau pun sama. Bergurau tapi sampai maki, sampai sentuh benda sensitif. Kan, betul ke kau dah bercerai ke ke? Mak ai. Ini makanya. Nampak tak? So jangan masalah. Sekian, terima kasih. Tapi betul juga, sebab apa? Kadang-kadang niat nak bergurau tak kena tempat, dia mencetuskan provokasi. Kesannya mungkin dekat individu tersebut. Okey, kalau macam Fazil pula, apa antara perkara-perkara ataupun yang Fazil rasa ni bukan benda untuk bergurau ni? Fiza kena dengar tau, take note. Ya. Sebab kita kadang-kadang pun kita tak tahu. Betul. Mungkin ada Fazil kan, 1-2 kan? Benda sensitif yang tak boleh sebut. Ya, betul. Okey. Family. Maknanya keluarga berlayu ke? Mana boleh tolong? Tak boleh tolong Ada pula jawapan di sini. Tapi I okey je selalu. Saya okey je kalau misalnya Fiza tak pernah bergurau lagi yang sensitif. Itu dah ekstrim lah. Bagus Fiza, bagusnya. Sebab kita dah sentiasa bergaul dengan ramai orang. Kadang-kadang hormat tu kena ada. Macam saya sebelum berkahwin, dia dah sound saya awal-awal dah. You sebelum berkahwin lagi, mulut you, sebab I kan jenis yang mulut lepas apa semua kan. You kena cover mulut you dan sebagainya. So masa dekat dalam perkahwinan ni pun saya cuba untuk kontrol. Walaupun masih lagi ada yang boleh buatkan dia macam, ya Allah, penatlah aku dengan perempuan ni. Macam tu contohlah kan. Tapi saya masih lagi berfikir berkenaan dengan hormat. Dan kalau macam gurau tak melampau. Tetapi masih lagi saya macam, aku dah terlepas cakap. Walaupun mulut ni tak nak sebut maaf, tapi kita cuba. Kita walaupun kita tak sebut maaf. Saya memang ego bila sebut I minta maaf. Macam dia selalu cakap I'm sorry, saya minta maaf. Tapi Fiza macam susah sangat cakap minta maaf tu. Jadi apa yang Fiza lakukan adalah kita cakap daripada maksud yang bukan maaf. Maknanya I tahu I buat salah, tapi I tak sebut pakai I minta maaf tu. Nampak tak? Dia setuju. Dia setuju. Cicak kalau dia cicak. Saya pujilah sebab itu gentleman tau. It's not easy for a man to apologize. It's not easy tau. So bila suami boleh meminta maaf, Fiza, you have a good man. Wow. Alhamdulillah. Jangan cakap takut nanti. Masa depan Allah lah. Tapi sebenarnya it's a good sign lah. Betul. Kan? Mungkin dapat contoh juga kepada penonton-penonton. Okey, saya nak tanya kepada Fazil lagi. Sebab kita tahu kan kadang-kadang wanita ni, dia nak mengusik-ngusik tu sebenarnya dia nak attention suami. Adakah para suami dah aware dengan benda tu sebenarnya? Saya aware. Cuma kadang-kadang dia punya mengusik kadang
masa saya kat rumah, dia diam, dia tengok TV. Bila saya nak keluar pergi kerja tu, time tu lah dia buat musik tentang kita tengah rushing. Apa ni? You ni I nak tengah pergi kerja pula. Macam tu, maknanya time tu tak kena. Okey. Tapi dia akan buat muka, tapi sebelum keluar tu kita tunjuk baliklah. Kita faham lah. Saya kalau boleh, sebelum saya keluar kerja, saya tak nak ada ketegangan. Muka masam. Even dia pun kalau sebelum dia pergi kerja pun saya tak nak. Itu sebenarnya bagus kan, Min? Saya cakap dengan dia, macam kita ada selisih faham sikit. I nak pergi kerja ni. Okey. Salam. Sebab in case kalau kita takut nanti bila keluar saja daripada rumah ada apa-apa terjadi dekat atas jalan raya ataupun mungkin dekat tempat kerja dan sebagainya, kita tak sempat untuk meminta maaf ataupun mungkin itu adalah momen yang terakhir untuk kita akan dibelenggu dengan rasa bersalah seumur hidup. Alah, sedih lah. Sebab kita kadang-kadang bila cakap pasal gurau tu yang akan kita ingat sampai bila-bila. Momen dengan suami ataupun dengan anak-anak tu, itu yang kita akan ingat sampai mati. Jadi saya macam bila dia cakap ni nanti kalau macam I tak ada nanti, you nak pergi cek laki lain ke apa semua kan. Tapi dekat dalam hati kita, saya takkan jumpa orang sebaik dia. Macam tu. Contoh macam tu. Sebab kita akan ingat benda tu. Kita akan ingat. Macam tu. Sebab kita ada anak dengan dia. Kita tak nak ada anak dia dengan orang lain ke. Ataupun anak kita dengan orang lain ke. Jadi saya kalau boleh, apa-apa pun, kita berbalik kepada ini adalah jodoh aku. InsyaAllah. Kita cuba jaga pelihara. Maksudnya lah berita anak serunya lepas ni. Fazli, nak tanya, touching tak Fiza siap menitis kat air mata ni? Apa rasanya tu? Ada juga saya tengok saya nangis. Dah sama tengok ni. Ini bukan musik tau. Ini betul. Ini luahan hati. Okey, itulah kan sebenarnya. Tapi saya dapat apa yang Fiza kongsikan. Sebenarnya dalam usik-musik dia cuba untuk melahirkan ataupun mencipta momen-momen warna-warna dalam rumah tangga tu. Ini sebenarnya ramai pasangan yang tak faham. Dia tahu bila kahwin ni ada tanggungjawab, ada anak. Tapi antara pasangan suami isteri tu kadang-kadang ada longgar-longgarnya yang perlu diisi dengan usikan-usikan. Mungkin Amin boleh kongsikan. Dia usik-mengusik ni tujuannya dua. Pertama, creating a moment. Kedua, appreciation. Sebenarnya kita bergurau ni, kita menunjukkan penghargaan. Cuma dalam bentuk yang lebih santai, dengan lebih loose dan lebih seronok. Dan dia keluar daripada skema jawapan. Kan? Rumah tangga ni semakin banyak dia unsangkerable, semakin meriah. Unsangkerable lah. Unsangkerable. Saya suka ayat tu. Tak pernah ada. Saya lock. Orang di BP marah kan. Lagi banyak benda yang tak disangka, lagi banyaklah apa panggil surprise. Dan makin banyak surprise, dia lagi hype suasana dalam marriage kan. Betul. Dia sebab kenapa saya kata he's a good man? Sebab nowadays it's not easy untuk mencari a good man kan. So bila ada, appreciate them. Sebab kadang-kadang dunia sekarang semua benda bila slack sikit mesti laki salah. Mesti laki salah. Laki takkan menang. Kita lupa di sebalik itu there are good men yang kadang-kadang mereka tidak dihargai kerana walaupun dia telah banyak berkorban rasa, memendam rasa, demi apa? Untuk pastikan isteri dia menang, untuk pastikan isteri dia happy, untuk pastikan isteri dia senyum. Jadi gurauan itu adalah sebahagian daripada appreciation. So andai kata dengan gurauan tu dia tak rasa appreciated, maknanya kena perbaiki baliklah cara gurauan. Mungkin ada elemen melampau ke, elemen insult ke. So bergurau tak masalah, tetapi melampau tu kadang-kadang kita kena tengok balik. Ya, okey. Saya sukalah. Maksudnya reflect balik diri kita tu, gurau tu memang wajib. Memang wajib kena ada. Tapi bagaimana tu anda kena kenal pasti sendiri pasangan jangan anda. Serius sangat. Jangan serius sangat. Itu paling penting. Okey, kita harapkan panjang lagi sebenarnya perbincangan, tapi kita dah sampai ke penghujung. Ini betul ke gurau ni? Ni betul. Dah habis dah ya? Okey, macam Fazli sendiri kan mungkin ada kata-kata untuk mereka di luar sana yang sedang menonton ni kan. Bagaimana untuk suami ni chill sikit. Kadang-kadang isteri nak bergurau tu tak apa. Itu yang sebenarnya manis dalam rumah tangga. Fazli. Silakan. Setahu saya lelaki ni kalau dah bersuami ni dia betul dia chill sikit daripada sebelum dia berkahwin. So kebanyakan yang saya jumpa suami-suami ni dia macam mana tak nak cakap? Dah kahwin tu kita beli beras. Tak. dia banyak beralah lah dengan isteri. Dia tak macam sebelum
dia berkahwin. Even dia sebelum kahwin pun dia macam panas baran dan dia kahwin. Betul. And dia ada anak pula, dia akan sikit cool down daripada sebelum dia kahwin. Betul. Okay. Dekat atas padang, bila main bola sepak, memang dia boleh jerit segala benda. Tapi dekat rumah, bila dengar dia jerit, Allah, tak payah jerit. Sebab dia punya jerit macam tak keluar. Macam, jerit lagi kuat. Tapi dekat atas padang, orang takut dengan dia. Tapi dekat rumah, anak pun macam kelakar dengan bapak dia. Tapi saya nak bagi nasihat lah. Bukanlah nasihat apa, pandangan saya. Boleh. Sebenarnya dekat dalam perkahwinan ni, yes, betul orang cakap 5 tahun phase pertama. Lepas tu ada lagi 10 tahun phase yang kedua. Lepas tu 15 tahun. Tetapi sentiasa cuba untuk menceriakan. Mungkin dua-dua kerja dan sebagainya. Pergi. Dating berdua itu penting. Tanpa anak-anak. Kat situ adalah untuk kita recap balik bibit-bibit percintaan. So seronok bila orang cakap, tak ada anak lagi ke? Anak dekat rumah. Oh, nampak macam pasangan bercinta. Seronok. Nombor 4. Belum lagi. Mungkin di hujung perbincangan ni, Amin boleh rumuskan berkenaan dengan topik kita hari ini. Nabi kita pernah dukung Aisyah kan di belakang dan Aisyah letak pipi dia di pipi Nabi. Nabi pernah mandi bersama dengan isteri baginda. Dan Nabi juga bila memanggil Aisyah, dia panggilkan, biasanya kita dengar Umairah kan. Ada riwayat yang sebut Nabi panggil Aish. Dan ada Nabi panggil Aisyah, dia tak ada H. Maksudnya dia ada panggilan manja kan. Maknanya Nabi ni dia pesuruh Allah. Dia panglima tentera. Dia ketua negara. Tapi ada masa baginda juga bergurau dengan para isteri baginda. So hidup ini, yes, kita kena serius. Tapi kita kena tahu juga ada masa kita kena usik-mengusik, gurau-bergurau supaya di sana 10 tahun akan datang, andai kata salah seorang pasangan kita tiada, kita akan ingat detik-detik gurauan tersebut. Rindu. Rindu. So, bergurau, but do not over and don't be so serious. Don't be so serious. Itu dia bergurau tapi kena ada batasannya dan juga kena ada tempat. Baik, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Amin Idris, kepada Fazli Zulkifli dan juga kepada Fiza. Kita doakan ketiga-tiganya sentiasa bahagia insya-Allah hingga hayat-hayat. Dan juga begitu juga dengan penonton-penonton. Terima kasih kerana anda hantarkan komen-komen anda. Kita tak sempat nak baca semua tapi insya-Allah kita baca kejap lagi. Dan terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada tetamu-tetamu kita, apa yang dikongsikan tu mungkin sedikit sebanyak membuka mata. Kalau sebelum ni kita tak pernah rasa malu nak mengusik pasangan kita, ini adalah waktu yang sesuai untuk kita mulakan, untuk kita ada aura dalam rumah tangga kita tu. InsyaAllah. Baik, kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana. Selepas ini.